Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung mukaddimah, masih mukaddimah lagi, muka surat 4 muka surat 4. Dari segi gaya bahasa, Imam Muslim menggunakan bahasa yang sederhana, boleh difahami dan diterjemahkan sesuai dengan proses pembelajaran. Imam Muslim memuatkan hadis-hadis yang mudah diingati dan difahami. Dia betul lah, kalau kita buat perbandingan lah, kalau belajar Bukhari dengan Muslim, dia Muslim ni sebenarnya agak lebih mudah sikit lah. Sebab Bukhari ni agak banyak seni-seni yang mana perlu kepada orang nak mengajar pun perlu kepada kemahiran yang lebih tinggi. Dan dengar anak murid pun mana kena persediaan yang lebih kita kata bersungguh-sungguh lah. Cuma kita kena ingat lah, mukaddimah ni patut ada saya kongsi, Ustaz Wai ada share itu rasanya, tu lebih mudah lagi. Sebab dia sebut pun dalam bahasa yang lebih mudah. Sebab ni agak sukar sikit lah. Bolehlah sebagai untuk kepelbagaian itu, boleh baca situ. Kalau boleh print lagi molek lah, sekitar 46 muka surat. Saya tak 46 muka surat. Jadi hak ni insyaAllah saya akan cuba habiskan hari ni, sebab minggu depan ni kita nak masuk kepada hadis lah. Bukunya minggu ni 2 minggu lagi baru sampai minggu depan sampai. Cuma sebab tu dia pergi ke Mekah, dia balik lewat sikit, jadi kena 2 kali Sabtu lagi insyaAllah lah. Jadi untuk sementara tu, untuk minggu depan tu insyaAllah kita guna dalam bentuk beberapa hadis lah untuk satu sesi. Kemudian kita kitab lah. Baik, metodologi secara khusus Imam Muslim nak menghasilkan kitab Sahih Muslim ni ambil masa panjang juga, 16 tahun. Ambil masa 16 tahun untuk menyelesaikan susunan kitabnya dengan membuat kajian terhadap 300,000 hadis yang dikumpul pada peringkat awal. Jadi Imam Muslim membahagikan kitab dia kepada beberapa tajuk yang dinamakan kitab. Kitab ni mana tajuk induk, tajuk paling besar lah. Dia kalau bahasa Arab ni dia style gitu ya, kitab, bab, fasal, masail, furuk masail, dhabit, dia banyak. Dia peringkat dia tu. Jadi kalau sebut kitab, bukan makna kitab ni tidak, tajuk besar, tajuk induk. Pecah dia panggil bab. Kalau ada pecah lagi dia panggil fasal. Tapi tak ada lah maksud fasal, tak ada lah dalam kitab ni. Hak kita baca ni sebenarnya hak berkenaan dengan Muslim, hak asal. Dan kitab yang akan kita gunakan tu kitab mukhtasar. Bila kata kitab mukhtasar tu maknanya dia tidak menepati dah apa yang kita bincang ni. Cuma sebab tu hak ni secara umum saja. Sebab dia kalau kira hak asal, Imam Nawawi buat sampai 360 mukaddimah, 360 muka surat. Memang kalau nak baca hak tu berat benar lah. Tapi kalau orang nak ngaji secara khusus, dia perlu tahu tu. Hak ni sekadar 10 muka surat. Jadi dia susun 54 tajuk besar. Ana cek dalam dia punya PDF tu. Cuma ana tak sempat nak kira lah. Mana bab tu pula tu berapa bab tu. Hak orang panggil pecahan tajuk kitab atau bab tu. Sebab satu-satu kitab tu kadang-kadang 20 tajuk kecil. Jadi kau capur semua tu memang banyak lah. Baik. Walaupun Imam Muslim menyusun kitab sahihnya kepada beberapa kitab, tetapi beliau tidak membawa tajuk-tajuk bab seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Perkara ini merupakan suatu perbezaan yang nyata di antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim.
Jadi Imam Muslim menyusun hadis dengan sanad yang berlainan pada satu tempat. Ringkasnya beginilah, anak pun tidak nak baca semua. Antara kelainan penumpuan Imam Muslim dalam penyusunan kitab ini, dia lebih banyak kepada nak mengajar tentang isnad itu, sanad itulah. Sebab itulah banyak kan daripada hadis kita kata 7,000 lebih tu, hak bulan saja 3,000 lebih. Mana kalau kita tidak ambil kira yang berulang, hadis yang berulang itu sampai 4,000 lah. Sebab dia pengiraan sanad dalam konteks kitab kita Sahih Muslim ni, pengiraan hadis tu dia kira pada sanad. Walaupun hadis sama, sanad berbeza, dia kira hadis bilangan yang lain. Itu. Jadi Imam Muslim juga mendahului sahihnya dengan suatu pendahuluan dengan menerangkan objektif penyusunannya, menerangkan bahawa seseorang itu hendaklah meriwayatkan hadis daripada perawi yang thiqah dan jangan meriwayatkan hadis daripada perawi yang dusta. Dan juga Imam Muslim menerangkan bahawa hadis mu'an'an boleh diartikan. Hadis mu'an'an ni kita akan bincang selepas ni, bila sampai bab tu saya akan sebutlah, kecuali kita ngaji khusus. Cuma di sini poin yang paling penting, hak asal dia lah. Sebelum masuk kitabul ilmi itu dia ada tajuk-tajuk lain dulu. Dia ada tajuk-tajuk lain, tu hak asal dia. Cuma kalau kita baca ni dia terus pergi, adalah dia sebut juga sikit tu, hana sempat semak juga dah sampai dah PDF lah, bahasa PDF tu. Sebelum pada kitab kitabul iman itu, sebelum kitabul iman itu dia ada dulu beberapa tajuk yang berkait dengan bila kita nak ambil ilmu hadis ni, kena pilih juga guru tu, kena tahu guru tu. Jangan pilih sembarangan lah. Sebab kalau dulu ni sini tidak disebut, kalau dulu ulama kita dulu di zaman salaf dulu, dia kata sebelum nak ngaji tu kena pilih guru. Memang guru tu utama. Kalau zaman kita sekarang ni pilih universiti. Guru tu tak cara tak mai jemaah tak apa, guru tu asal ke dia punya universiti tu dia iktiraf pakai yala. Dia perubahan tu berlaku. Perubahan tu berlaku. Sebab kalau nak pilih guru, rokaklah lah ni. Tapi kukuk mana pun bagi anak, tak apalah perkara tu kita boleh bincang kemudian. Untuk sebelum pelajar masuk universiti ke peringkat menengah tu, dia kena ada dah sistem pengajian hadis untuk peringkat tu, supaya dia masuk universiti tu dia ada dah daya untuk menilai guru tu. Sebab sekarang ni tak ada. Mana kalau, sebab tu setengah-setengah ahli akademik kata pelajar-pelajar pergi ke universiti ni, kalau guru dia tu baik, baiklah dia. Kalau guru tu bermasalah, dia akan bermasalah. Sebab umumnya pelajar-pelajar kita peringkat menengah pergi ke peringkat pengajian tinggi ni, dia tidak ada asas yang kukuh dalam sistem pengajian agama. Memang tidak ada. Kalau tanya bab akidah ke, memang merunsingkan lah. Ana sebut tu dasar pada pengalaman banyak tahun jugalah. Pelajar nak masuk ke universiti tempat ni, kita buat program khusus tentang akidah secara 3 jam. Memang kosong lah. Mana soalan-soalan asas kita tanya pun dia tak boleh jawab. Baik, jadi hak kitab yang kita akan baca, dia tidak seperti hak kita bincang ni. Sebab dia sudah ringkas. Jadi 2,190 hadis daripada hak 7,000 lebih. Jadi maknanya cuma hak ni sebagai untuk berkenalan secara ringkas saja. Jadi dalam penyusunan kitab Sahih Muslim, Imam Muslim ni sebelum dia masuk pada kitab, dia bincang dulu beberapa perkara yang berkait dengan proses pengambilan ilmu hadis dalam beberapa tajuk, biar kita dapat gambaran awal lagu mana ulama-ulama kita dulu mengaji hadis ni, mana dia penting sangat kepada guru itu. Sebab apa? Sebab dulu guru itulah jadi sanadnya, guru itulah yang diambil ilmu hadis, dan guru itu diletak dalam dia punya senarai isnad itu, urutan isnad itu. Jadi penting sangat dia boleh terjejah hadis itu dulu. Sekarang ni tak ada nama apa tak apa. Kau tak ada lagi molek agaknya. Sebab apa? Sebab sudah dibukukan. Cuma kita nak tahu saja, nak tahu kita ni cicik yang ke berapa saja nak tahu ya. Tak tahu pun tak apa tu. Mana tak terjejah dah hadis ada, kau tak ada nama kita, hadis duk gitu dah. Sebab sudah dibukukan dengan lengkap. Cumanya kita nak ngaji ni bagaimana fokus kita kena tahu lah. Adalah kita nak ambil istimbak daripada hadis itu saja. Kalau nak ngaji
khusus Muslim tu aku nak tengok dalam YouTube Maulana tu lah 14 tahun tu. Nah, tu dia cerita dengan detail. Ini tidak, kita tidak maksud gitu. Sebab tu bila ada kitab kedatangan ni ana lebih kepada terjemahan, lepas tu latar belakang hadis secara umum tu kita buat kesimpulan hadis. Apa dia daripada hadis tu kita nak ambil lebih kepada tadabbur lah juga sebenarnya. Cuma ni tadabbur hadis. Tu tadabbur Quran. Gitulah. Cuma ni ana baca pun tidak baca semua. Jadi seperti Imam Bukhari juga, Imam Muslim ni dia tidak sebut secara bertegas lah, tidak menegaskan dengan jelas dalam sahih dia syarat-syarat perawi yang diterima hadis mereka. Imam Bukhari, Imam Muslim dia tidak ayat perawi-perawi dia masuk dalam kitab sahih dia tu, apa syarat dia tu, dia tidak sebut secara tegas 1, 2, 3, dia tidak sebut begitu. Cumanya ahli-ahli hadis telah mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam sahih Muslim supaya dalam sahih Bukhari juga, lalu mereka merumuskan bahawa Imam Muslim mensyaratkan bahawa hadis yang diriwayatkan itu mestilah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah sehingga sampai ke peringkat sahabat. Dan sanadnya pula hendaklah berhubung dari awal sanadnya sampailah kepada sahabat yang menerima hadis per Nabi. Yang orang panggil ittisalus sanad itulah hadis muttasil. Hadis muttasil. Gitu. Cuma di sini dia sebut jugalah antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari ni tu antara anak tok guru dengan anak murid tu. Imam Bukhari ni guru pada Imam Muslim. Tetapi ada setengah-setengah tu hadis tu yang mana syarat tu sampai syarat Bukhari Muslim. Banyaklah begitu tu, kita akan bincang akan datanglah tu. Cumanya ada juga setengah-setengah hadis dalam riwayat Bukhari tu, perawi dia tu dalam Muslim saja ada hadis sama, tiba-tiba perawi tu tak ada. Jadi maknanya Imam Muslim ni dia ambil hadis bukan daripada sanad Imam Bukhari saja, tidak, sanad lain banyak juga. Dan kita sebut dah sebelum ni kenapa dalam Sahih Muslim tak ada hadis Bukhari. Maksud tak ada ni maksud dia nya dari segi orang panggil apa tu, sanad tu hadis tu ada banyak serupa tu, sebab tu dia panggil muttafaq alaih tu. Hadis tu banyak sama dalam Bukhari, dalam Muslim, tu banyak serupa. Tapi sanad tu, mana sanad hak tu guru dia sanad Bukhari tak ada dalam Muslim. Sebabnya Imam Muslim nak ambil hadis tu sanad Ali. Oleh kerana dia Imam Muslim dia ngaji juga dengan tok guru Imam Bukhari, dia pakai ambil hak tok guru Imam Bukhari lalu. Jadi sanad dia jadi satu peringkat lebih tinggi lah. Hadis sama ya. Itu antara sebab dia, bukan kata tok guru dia tu tidak siqah bagi dia, tidak. Takut kita kata mana ngaji tiba-tiba sanad Imam Bukhari tak ada dalam Muslim. Tak. Dia ambil hak tu pergi ke hak tok guru Imam Bukhari lalu. Mungkin dia ngaji juga dengan tok guru Imam Bukhari. Imam Bukhari pun tok guru Imam Muslim juga. Tok guru Imam Bukhari pun tok guru Imam Muslim juga. Jadi dia pakai direct pada tok guru Imam Bukhari. Jadi sanad dia panggil sanad Ali lah. Sanad yang lebih dekat dengan Nabi. Sanad Ali itu makna sanad yang lebih dekat dengan Nabi. Itu maksudnya. Gitu. Jadi ciri-ciri kitab sahih Muslim, dia tidak memberi perhatian kepada hukum sangat, tidak. Ni anda tidak baca semuanya, hanya langkah-langkah itu. Imam Muslim juga tidak menyebut bab-bab yang ditambah kemudiannya. Kalau kita tengoklah ni, kalau kita buka kitab Muslim, kita tengok lengkap tajuk tu, asal tak ada tu. Dia tak buat tajuk gitu. Jadi hak buat tu pensyarah dia. Misalnya hak paling terkenal kan, tajuk-tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi tu syarah dia apa? Syarah. Hak tu syarah paling utama lah. Maknanya kalau kita boleh belilah hak terjemahan dalam bahasa Melayu tu, rasanya 12 jilid juga. Dan ni rasanya tak siapa pun 1000. Berapa ratus, kita 700 gitu ya. Itu molek benar lah. Tapi terjemah itu Indonesia. Tak apalah, boleh membantu. Sebabnya hak kita tu dia tidak ada syarah, cuma nak buat lampiran lah. Anak-anak akan bagi dalam bentuk ni PDF lah. Ringkas ya. Metod kita ni mudah sebab kita nak suruh cepat.
hadis terjemah maksud umum hadis, lepas tu terus kesimpulan, gitu saja. Kalau nak detail sepuh Bukhari kita duk ngaji pagi tu tu jadi panjang sangatlah, tak perlu ketemu tu. Nah, itu kita dengan maksud itu saja. Baik. Dalam Sahih Muslim, perkara yang diberikan perhatian ialah mutaba'ah ada syawahid. Ini antara istilah penting anak kena sebutlah. Dia istilah mutaba'ah ada syawahid. Dalam terjemah biasa bahasa Melayu kita, bila kata mutaba'ah ada syawahid, di mana hadis sokongnya lah. Tetapi dia sebenarnya ada makna berbeza. Dia ada setengah hadis, misalnya bila sapa kepada perekat perawi hok mula-mula, orang panggil sahabat lah. Kadang-kadang satu hadis orang panggil lafaz hadis, matan hadis lah. Kadang-kadang seorang sahabat tu sanad dia tak sama. Boleh jadi seorang sahabat meriwayatkan hadis ni dengan sanad tu lemah. Hadis sama, sahabat ni dengan sanad dia tu lah, dengan anak-anak murid dia tu, boleh jadi sanad tu tidak kuat, lemah lah. Tetapi dengan sanad lain, perawinya sahabat tu juga, tapi sanad lain, hadis sama. Hak tu sahih, kuat. Jadi hak tu dia menjadi mutaba'ah, dia menjadi penyokong. Akhir sekali hak lemah tadi jadi kuat juga sebab melihat kepada sanad lain. Ya, sanad tu diriwayatkan oleh sahabat yang sama, tu dipanggil mutaba'ah. Tetapi kalau satu hadis diriwayatkan oleh sahabat dengan sanad tu lemah, tiba-tiba hadis yang sama diriwayatkan oleh sahabat lain, bukan sahabat tu, dengan sanad yang kuat, hadis tu jadi kuat juga. Hak tu dia panggil syawahid. Kalau itu beza dia ni. Boleh faham? Kau tak tahu? No. Akhir datang kita akan sebutlah. Anak akan sebut. Mudahnya gini lah, mudah. Satu hadis. Sahabat riwayat, lepas tu dengan sanad dia lah. Mana sanad tu lemah, katakanlah dhaif. Sahabat tu juga riwayat daripada Nabi. Lepas tu adalah daripada tabi'in dan seterusnya, beberapa tabaqat, beberapa peringkat lah. Jadi hadis tu lemah kerana sanad tu. Tetapi kalau tengok sanad lain, sahabat tu juga riwayatnya, hadis tu juga, tapi dengan sanad lain. Sanad tu kuat, hadis ni dia jadi kuat juga melihat kepada hadis tu. Hak tu dia panggil sokongan. Cuma dia panggil mutaba'ah. Sebab apa? Sebab sahabat yang sama. Ada selagi dia panggil syawahid. Syawahid ni satu hadis, sahabat riwayat, lepas tu ada sanad dia lah, anak murid dia, ada sahabat tabi'in dan seterusnya. Lemah sanad tu. Tiba-tiba ada syawahid. Syawahid ni mana sokongnya? Bukan sahabat tu, sahabat lain riwayat, tapi hadis sama dengan sanad lain. Sanad tu kuat, maka hadis ni pun jadi kuat juga, disokong oleh hak tadi. Tapi dia panggil syawahid. Sebab apa? Sebab melalui sahabat hak lain. Begitu lah boleh ayat ni. Jadi ringkas gitulah. Tak apalah, nanti kita ngaji ni anak akan sebut juga lah istilah-istilah mudah-mudah. Hak kira-kira hak penting kena tahu. Baik. Jadi kedudukan Sahih Muslim ni sebenarnya dia jatuh nombor 2 lah selepas Sahih Bukhari. Boleh katakan sepakat ulama setakat ni tu, wallahu a'lam lah. Setakat anda duk ngaji tu, tak ada lagi orang kata Muslim ni lebih tinggi pada Bukhari. Setakat ni lah. Tu. Jadi kukup mana pun Sahih Muslim ni dia jatuh nombor 2. Mana selepas Sahih Bukhari, maka dialah kitab yang dianggap paling sahih. Bahkan Imam Muslim pernah, bila dia susun kitab dia ni Sahih Muslim ni, Imam Muslim pernah tunjuk kitab sahih dia ni, Sahih Muslim ni, kepada seorang pengkritik hadis yang terkenal nama Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni di sini ana catat secara ringkas lah. Dia ni mati pada 289 Hijrah. Abu Zur'ah ni seorang tokoh besar lah. Kalau tengok dalam internet tarik Abu Zur'ah Kut Melayu, dia akan keluar biodata dia dengan lengkap. Kita tidak bincang di sini, cuma ana sebut tarikh dia. 207 dia lahir, 289 dia meninggal dunia. Kalau nak tengok boleh rujuk sendiri dalam internet, dia ada rujukkan dengan lengkap. Baik. Jadi tujuan Imam Muslim tunjuk kepada Abu Zur'ah ni kitab sahih dia ni, dia nak suruh kritik lah kalau ada tempat tak kena ke apa. Tu. Maka Imam Muslim akan buat pembetulan lah, ataupun dia buat setengah-setengah. Itu maksud dia ni. Jadi mana Imam Muslim dia komitmen, dia iltizam untuk mencatat hadis-hadis hanya daripada perawi-perawi
yang diterima oleh ulama-ulama hadis pada zaman itu. Hak tu dia iltizam gitu. Ini jelas daripada kenyataan Imam Muslim sendiri dalam kitab-kitab sahih bahawa beliau mencatat hadis yang diambil daripada perawi-perawi yang ulama terima. Kalau ada hak terlepas apa tu, hak tu ulama jawab lah. Kita tidak nak bicara tu. Kalau nak tahu hak tu secara detail, kena rujuk dalam hak pengajian hak Maulana Asri lah. Hak tu dia bicara panjang lebar. Sebab tu dia ambil masa 14 tahun tu. Setiap minggu. Dulu rasanya, dulu peringkat awal tu kalau Bukhari pun 2 kali seminggu dulu. Tu pun makan 13 tahun. Gitulah. Jadi jumlah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim asal lah, tapi kita tidak baca ni, kita baca ringkasan 2000 lebih lah. Jumlah dia sebenarnya 7275 7275 hadis. Hasil daripada hak dia semak 300,000 tu. 300,000 nak semak setiap dengan sanad. Lepas tu hak beratnya dia buat perbandingnya tu. Perawi ni beza mana. Lepas tu hadis pula beza sehuruf kena ambil kira. Berat tu. Sebab tu dia mati dengan gitu ya. Ulama-ulama dulu tak ada nak buat kerja. Tak ada nak buat kerja lain. Pokok dia ni makan orang tu cara. Ni kalau kira hadis hak tidak boleh lah, kira hadis hak tidak boleh, ulama kata 4,000, setengah kata 4,030. Khilaf lah 4,000 hadis. Menurut perkiraan Muhammad Fuad Abdul Baqi, dia kata Sahih Muslim ni kalau hak tidak boleh 3,033. Tak apalah, itu ada perbezaan lah. Tu. Ana pun tidak baca semua juga tu. Gitu lah. Kita baca ringkas-ringkas saja. Baik, seterusnya keistimewaan dan kelebihan secara ringkas. Perlu juga kita tahu kelebihan sebab gini. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak mengaji ni kan, tidak mengaji Bukhari ke Muslim, dia anggap dalam tu sahih semua, tak ada sah pun hak dhaif. Takut dia anggap gitu. Tidak. Supaya Imam Bukhari ni kalau dia kata hak dia maksud ke hadis sahih, dia hadis-hadis isnad dia panggil. Hadis hak dia sebut sanad lengkap. Sebab ada juga dalam kitab Bukhari ni ujung-ujung dalam tajuk, patut hadis hak di ujung kadang-kadang dia isyarat, dia panggil ta'liq atau disebut secara hadis secara mutabaah. Dia tak bagi sanad lekat. Bukan hak tu yang dimaksudkan dalam Sahih Bukhari. Jadi kena tahu juga lah. Hak Muslim pun begitulah juga. Tapi kalau hak tajuk, patuh hadis hak mula-mula perkara awal tu itu hadis, patuh hak sanad lengkap, hak tu dia panggil hadis hak musnad. Hadis hak sanad lengkap, hak tu yang dimaksudkan sahih tu. Hak tu memang tinggi benar lah tu. Baik. Keistimewaan kitab Sahih Muslim, dia mengandungi 7,275 hadis, termasuk hadis yang matanya disebut secara berulang kali, campur semua. Secara berulang. Berulang tu maknanya berulang sanad, berulang matan, tapi sanad berbeza. Maksud berulang hadis ni maksudnya hadis sama, sanad tu bulat, sanad beza. Jadi makna kira 7,275 ni kira sanad. Kadang-kadang 50 hadis sama saja mata dia, tapi sanad beza. Dia kira 50 tu sanad dia. Tu cara kira dia. Tu pada. Manakala jumlah hadis yang matanya tidak berulang, itu lebih kurang 4,000 ataupun khilaf lah. Ada setengah kata tak sampai, setengah kata lebih. Jadi hadis-hadis ni, hadis semua 7,275 hadis ni dikumpulkan dalam 54 tajuk besar. Potong tu bukan tajuk kecil, tajuk besar. Dia panggil kitab. Yang dikenali sebagai kitab lah. Buat tajuk kecil, tidak tajuk kecil. 54 tajuk yang dikenali sebagai kitab. Tajuk-tajuk tersebut merangkumi pelbagai bidang. Ni dia panggil kitab jami' lah ni. Kitab jami' ni kitab yang menyentuh semua tajuk. Fiqh pun ada, sejarah pun ada, Kitabul Maghazi, muamalat pun ada, kitab tafsir ada belaka. Dia bukan bincang fiqh saja. Sebab itulah kalau kita tengok dalam muqaddimah Imam Bukhari ke Imam Muslim, dia kata dia susun hadis ni bukan semata-mata nak mengajar hadis, nak mengajar hidup yang lengkap dalam konteks agama. Maknanya kalau sebab itulah kitab ni kitab wajib belajar, sebab hak ni dia lengkap. Hak orang panggil innad dina indallahi Islam tu terkumpul dalam semua. Dia bukan bincang bab fiqh saja, tidak. Dia bukan bab muamalat saja, bab ni tak, semua. Orang panggil sebuah kehidupan tu. Tu maksud dia nya.
Gitu antara bukan semua dia sebenarnya ada senara pun, ana tengok ada senara, tapi kalau nak bincang jadi panjang lah senara tajuk tu. Waktu tu kita bincang akan datang lah, sebab ananya tidak semok secara detail lagi. Kitab ringkasan ni tajuk dia ada juga kalau dia buat, anda tak sempat nak semok lagi. Tapi dari segi hadis memang pengurangnya berlaku tu memang banyak, daripada 7275 jadi 2190. Maknanya pengurangan itu mana banyak lah. Baik. Misalnya tentang muamalah, bab jihad, zikir, doa, fadailul amal, fadilah amal, semua dia sebut. Bahkan yang menyerlahkan lagi keistimewaan Sahih Muslim ini ialah ia disusun mengikut bab tanpa mana bab khusus lah, jadi tak bercampur. Mana kalau bab ni hadis bab ni saja, hadis tu tak sebut dalam lain. Masalahlah begitulah. Kalau bab kita zikir, hadis itulah kira. Kira-kira gitu mudahlah. Jadi hal ini lebih mudah dirujuk oleh para pengkaji. Selain itu juga kitab Sahih Muslim ni turut memuatkan hadis yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Jadi kena ingat satu perkara ni, poin pentingnya, hadis-hadis yang disebut oleh Imam Muslim ni hadis sahih tak ada dalam Bukhari. Bukan tak ada semua, saat ni anda sebut dah ada. Sebab tu dia panggil muttafaq alaih hadis tu. Cumanya banyak hadis yang tidak disebut oleh Imam Bukhari sahih juga. Tu ada dalam Muslim. Tu maksud dia. Sebab Imam Muslim sebut dah tu dia tidak sebut lah. Tapi ada juga sama. Ada juga sama. Tapi banyaknya hak sahih. Hak sahih kadang-kadang sampai syarat Bukhari juga. Mendapat siapa? Tapi tak ada dalam Bukhari. Ada dalam dia panggil muttafaq alaih tu. Gitu. Baik. Antara keistimewaan lain sini dia senarakan nab perkara. Cuba kita tengok secara ringkas. Yang pertama, tidak ada sebarang penambahan atau pengurangan dalam sahih ini sejak daripada zaman beliau sehingga selepas kewafatan beliau dan berlarut hingga sekarang. Mana antara keistimewaan dia, bila dia sesar susun kitab dia buat ngajar sampai hari ni gitulah. Anak murid dia saling itu mana tak serupa nuskhah dia tu. Itu maksud dia. Tak berubah hadis tu. Yang kedua, majoriti ulama telah sepakat mengiktiraf kedudukan Sahih Muslim ni sebagai kitab kedua selepas Bukhari dari segi kesahihan dia, dari segi keabsahan dia. Mana kalau dengan Quran agak duduk nombor 3 lah dia. Kalau kita hadis nombor 2. Sahih Muslim adalah pelengkap kepada kitab gurunya itu Sahih Bukhari. Hal ini diakui oleh Imam Muslim. Ini kata-kata Imam Muslim sendiri. Dia kata mana? Dia kata saya kumpulkan hadis-hadis dalam kitab sahih saya ni supaya saya dan orang yang menulis hadis saya ni mempunyai satu kumpulan hadis yang tidak diragui tentang kesahihannya. Mana hak Bukhari tu banyak dah. Hak dia ni pula. Lepas tu tengok pula sahih kitab Sahih Ibn Hibban misalnya. Tu. Muskilul Athar tu itu antara level dia tu. Imam Tahawi tu. Yang keempat, kaedah penulisan atau metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan mata-mata hadis adalah berbeza dengan satu riwayat walaupun dalam bab yang sama. Kaedah ini berbeza dengan metodologi Imam Bukhari. Jadi dalam kitab ni adalah kitab Muslim yang asal lah. Imam Muslim ni dia penting sangat nak mengajar sanad. Sebab tu dia mari sanad banyak. Kadang-kadang hadis 50 sanad dia mari. Sebab dia nak ajar sanad, nak memperkenalkan perawi-perawi. Sebab tu bagi orang yang ngaji, kalau dia perhabis ngaji sungguh, dia punya masa dia akan kenal perawi hadis. Banyak dia boleh belajar tentang perawi hadis. Dan kita kena ingat ni anak nak sebut sebab sini yang tak masuk anatan. Mengetahui seluk-beluk perawi ni secara tidak langsung kita akan belajar satu nilai akhlak yang paling tinggi dalam proses penyebaran maklumat. Ni. Tu. Maknanya nak ambil sebab tu dalam kitab Muslim ni dia mari hak tu lah proses kita nak ambil maklumat dan nak sebar ni mesti melalui prosedur yang ketat dalam agama. Dia hak tu dulu sebelum masuk pada kitabul iman itu. Hak tu dulu. Jangan mudah-mudah ambil maklumat lepas tu sebar, tidak buat pengesahan, tidak tabayyun itu. Tu dia tekan sangat tu. Supaya dia sebab itulah kita kata Imam Bukhari lagi dia nak ambil hadis kau itu tipu kuda boleh tak ambil dah hadis kan cerita dia nak. Boleh berjalan. Lepas tu dia cek tu guru tu nak ambil hadis, dia cek kawan ni akhlak macam mana. Lepas tu satu hari dia tengok kita tahu semua ni. Jadi dia nak ambil hadis tu dia masuk tangan dalam poket, dia buat kuda pun mari tengok tak ada pun makan tangan tu.
Imam Bukhari kuasai. Tak ambil hadis. Pada sebulan berjalan. Nak ayatnya teliti. Jadi kita ni jangan mudah-mudah. Saya boleh susun hadis 7,000 lebih tu tak. Setara tu lah. Tu. Bukan mudah penyebaran maklumat ni. Jangan kita buat mudah-mudah. Kalau tidak, dia dosa. Dia berkait dengan dosa pahala. Baik. Yang kelima, pengumpulan segala jalan hadis adalah dilakukan pada satu tempat untuk memudahkan pembaca dan pengkaji untuk mencari dan mengeluarkan hukum daripadanya. Jadi kalau bab ni gak dia buat mari hadis, tak situ belakang bab tu. Mudah lah. Yang keenam, pengulangan yang berlaku dalam hadis juga dielakkan supaya tidak banyak hadis yang berulang-ulang. Dia cuba elok juga. Sebab tu kalau kita kata sama tu maknanya sama lafaz. Mata dia. Maknanya Imam Muslim cuba elok lah tu. Jadi berlaku pengulangnya tu orang panggil apa ni, kerana sanak berbeza. Itu hakikatnya. Tak ada sama tu, sanak pun sama, hadis pun sama. Tak ada gitu. Dia tak mari gitu. Ini ulasan penulis ni. Hak ni ana petik dalam beberapa artikel ni, jadi ana tidak ubah lah ni. Hak waktu guru kita pada kita capu-capu menurut penulis. Jadi penulis ni beberapa orang sebenarnya. Apabila menerangkan keistimewaan yang terdapat pada kitab Sahih Muslim, mana para penulis tetap biografi Imam Muslim ni, mereka buat kesimpulan bahawa kemasyhuran kitab Sahih Muslim tidak perlu dipertikaikan di segi kesahihan dia. Sebab apa? Sebab dia diperakui oleh ulama setiap zaman dah. Anda tidak baca semualah. Sehingga ni anda pernah ikuti satu program di universiti dulu. Ada beberapa tokoh dan untuk guru kita bersebut, kalau nak pertikaikan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak ada pun ilmu di universiti boleh kita pakai. Tak ada. Baik, kalau kita ambil contoh. Ni dulu ni Profesor Dr. Marzuki, dia pakai sejarah di kawasan Asia ni lah. Kalau lah sejarah Melayu ke sejarah gapo, setiap maklumat kita nak nilai dengan ilmu rijal, baik. Hak sebut kata sultan gini-gini, cerita sejarah Melayu dulu beratus tahun dulu kita tak. Mari mana maklumat siapa perawi dia? Kalau nak tanya lagu tak boleh pakai sabuk. Tutup fakulti sejarah tu. Ni nak ayatnya kemah tak kemah ilmu sanak. Alah Mak Indra apa penindah. Ingat cerita tu, cerita Mak Indra tu kan? Nak rujuk dia lagu mana sebenarnya cerita tu tadi? Ni kena ambil di British ni, di Britain tu maklumat. Lepas tu boleh kau ambil maklumat dengan orang tidak Islam ni? Hak tu pun pada dah. Jadi makna maklumat tu sebenarnya maklumat orang panggil khabar saja. Dia dalam istilah agama kita ni, kalau maklumat tu kita tak boleh bukti kesahih, dia panggil cerita. Dia tidak panggil fakta. Dia tak panggil cerita. Dia tak panggil fakta, tu cerita. Yahtamilu sidqul ghaib. Boleh hadis betul, boleh hadis dia. Maknanya sejarah hak duduk ngaji suku sembah di universiti tu masih berada di taraf boleh jadi betul, boleh hadis benar. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Sekadar tu. Apa? Sebab nak bukti ke tak boleh. Sebab kalau kita ambil ilmu ni, kita nak nilai, nak analisa maklumat tu, anda rasa tak ada dua lekok. Baik katakanlah kita Mak Indra contoh. Boleh sebut perawi dia sini. Kena sore-sore pula nama perawi ni hadir-hadir. Orang panggil sanak ni bukan semata-mata nama ada dalam urutan mata rantai sanak. Bukan gitu. Dia kena pasti sore-sore dan kena diperakui dia tu sebagai orang yang baik. Kalau tak kena tak boleh. Dia panggil ada nama tapi tak kena, tak boleh pakai. Dia panggil majhulul hal. Ada nama tapi tak ada orang kenal dia. Anak siapa? Duduk mana? Tak boleh nak sebut bayi data dia. Perawi itu tidak diterima. Oh berat. Sebab tu ada setengah anak tengok dalam internet tu, dia buat PhD. Kajian tentang rijal. Nak boleh PhD berapa 1,600 muka surat tu, kaji 23 hadis. 23 hadis ya kaji. Kaji ke dia kaji sana, sore-sore pun gini. Ana pun hak kaji tu sah je nak semok pula tu. Nak semok dia kena belek rujukan betul ke tak, kena cek sesa. Tak boleh nak raib gitu ya. Tanya sakit perut pakai raib gitu ya no. Cepat boleh PhD lagu tu. Sebab tu dia berperingkat. Kalau nak sebut 1,600 muka surat selalu lepek kat lah sikit-sikit apa dia pun dia nak ayatnya sukar. Ilmu yang kita duk ngaji ni ana pun tidak mahir sangat. Sebab tu ana pun bila itu kena baca, kena rujuk, tak ingat, catat, tapi rujuk ke tu ada gitu ya.
Sebab tu ana sebut sini dalam mukadimah ni, kalau nak tahu tentang mengajar Muslim ni, ana boleh royak di Malaysia ni lah. Kalau hak mengajar Muslim sekali dengan syarah hak habis, Maulana lah setakat kita tahu lah. Kalau ada orang lain mengajar pun tak habis lagi. Ni habis dah. Panjang lah syarah. 14 tahun kira. Hatu setakat ni. Di dunia Melayu kita ni, satu. Dia seorang setakat ni lah. Kok habis dengan syarah. Baik. Cuba tengok ni kita kena ingatlah, walaupun kita sebut Sahih Muslim ni sahih ke mana pun, janganlah kita anggap dia sepuh Quran, tak boleh. Sebab dia manusia. Kena ingat tu. Sebab tu sini dia buat sini. Cuba tengok 5.2 tu kelemahan. Kena sebut sama ni masa anda ngaji Bukhari tu, guru kita sebut sama. Imam Bukhari ni, kalau setengah-setengah ulama kata 50 hadis ulama kritik Bukhari tu 50 hadis. Apa tu? Dia bukan Quran. Tapi tak ada pun ada kritik Quran. Kritik Quran kapih lalu gitu. Tak cai syak satu huruf ya. Kapih lalu. Kalau tak bertaubat kan. Hadis tidak gitu. Moga dia hadisnya ulama jaga, Quran Allah sendiri jaga. Tu mudah kalau dalam bahasa mudah. Baik, cuba tengok di sini. Imam Muslim sendiri mengakui, Imam Muslim sendiri ada buat kenyataan gini. Jadi bila tuan punya kitab buat kenyataan gini, jangan pula kita kata mesti sahih. Mesti sahih semua. Tak boleh kata tak sahih. Cuba tengok Imam Muslim sendiri kata. Dia kata tidak semua hadis dalam kitab saya ni adalah sahih. Saya tak kata semua gitu. Tetapi setakat yang saya buat ni, bagi saya setakat satu yang sahih. Kecuali ada hadis-hadis hok duduk di hujung-hujung tu. Satu kitab hok duduk di hujung-hujung tu, hok dia tak sebut sanad dengan lengkap, kadang-kadang dia mari dalam bentuk syawahid. Tu mungkinlah ada siapa perkara. Sebab tu dalam Sahih Muslim, kalau kita belajar setengah boleh dikatakan nak cari hok dhaif jiddan, dhaif siapa tak boleh pakai rasa tak ada. Kalau ada hok dhaif pun dhaif masih boleh amal lagi. Maudhu' tentu tak ada dalam Bukhari ke apa. Gitu kan. Kalau orang pertikah tu dia segi dhaif ya. Baik. Jadi tidak semua kata Imam Muslim hadis dalam kitab saya ni sahih. Saya tidak kata gitu. Tidak ada dalam kitab saya ni hadis kecuali sahih belaka, dan tidak ada satu pun tidak sahih bahkan sahih belaka. Dia tak berani bertegah begitu. Saya hanya meletakkan hadis, cuba perhati saya hanya meletakkan hadis yang telah disepakati bersama oleh ulama hadis. Maknanya kerendahan diri Imam Muslim ni, hadis dia letak ni, dia rujuklah kepada ulama hadis zaman dia. Ulama kata ni maulid perawi ni, baru dia masuk. Sebab tu tadi kan dia pergi pada Abu Zur'ah untuk cek takut ada tak kena rakyat. Kalau tak kena dia buat hadis tu. Ingat Abu Syekh Zahali Az-Zuhali, Datuk guru dia tu, bila dia fitnah Imam Bukhari, Imam Muslim hantar balik semua hadis dia. Dia tak saya ambil hadis daripada seorang guru yang memfitnah orang. Tu. Dia sebab tu dalam kitab dia ni, padahal Imam Zahali tu tok guru dia. Dia tak ada sah pun hadis. Apa? Tok guru fiqh dia tu Zahali tu fitnah Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari dihalau daripada kampung halaman dia. Tu. Dia pergi atas mula hadis. Saya tak sih. Itu orang panggil disiplin dalam. Sebab tu anak kata bila kita ngaji hadis dengan cara bersanad gini, dia sebenarnya kita belajar satu mana ilmu akhlak yang tinggi. Baik. Maka tidak heranlah sekiranya Ibnu Salah ni seorang tokoh besar lah, meninggal dunia pada tahun 43 Hijrah dia ni, Ibnu Salah, pernah menyatakan bahawa terdapat beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak memenuhi syarat sahih dia, tetapi tidak dhaif jiddan, cuma mungkin peringkat hasan ataupun sahih, tapi sahih peringkat rendah. Ada. Tu. Imam Daruqutni pula menyenaraikan sebanyak 200 hadis yang sahih hadis 200 ni, tapi tidak memenuhi syarat sahih Imam Bukhari dan Muslim. Sahih juga. Sebab Sahih Bukhari ni tinggi, Sahih Muslim ni rendah sikit, tapi sahih juga. Ada hak sahih tu rendah daripada tu.
Jadi kata Ibn Daruqutni, hak sahih, hak rendah, tidak menepati syarat Muslim dan juga Bukhari, ada 200 lebih hadis. Ada juga ulama yang mengatakan terdapat 210 hadis. Itu khilaf lah, anda pun tidak baca semua, reka-reka gitulah. Baik, jadi hadis-hadis yang dikritik khususnya dalam Sahih Muslim, ada pula ulama jawab, dia kata awak duk kritik tu tidak gitu, dia mari pula. Anda nak sebut gini lah, secara ringkas, akan datang kita bincanglah. Salah satu kritik ni kaedah lah. Misalnya satu hadis, tiba-tiba ada ulama kritik sanad dia tu lah, bahawa misalnya perawi di kalangan tabi'in, misal lepas sahabat, tabi'in tu yang ambil para sahabat tu, ada orang kata dia ni tidak siqah misalnya, dan orang yang kata tidak siqah tu boleh sebut sebab apa tidak siqah. So, ada setengah tu dia sebut tidak siqah tapi tak sebut sebab. Baik, jadi bila perawi tadi, seorang tadi, ada ulama kata dia ni perawi siqah, mana ada yang mentakdirkan dia lah, dia ni adil lah dan siqah. Baik, tiba-tiba ada ulama lain, ulama yang mahir dan lebih darjah huwa ta'dil, kata dak, dia ni tidak siqah sebab dia gini-gini, sebab terbukti bila umur dia 70 tahun dia tak ingat dia bercelaru. Siapa ada dia kata bini dia lebih tua pada dia, pada semua orang tahu dia lebih tua pada bini dia, patu dia jadi bercelaru. Ulama cek sesa bila dia start jadi gitu pemikiran dia. Jadi hak ni payah. Jadi ulama akan cek hadis ni masa umur dia berapa. Kalau umur dia start umur 70 lah ke atas, dia meriwayatkan hadis tu, ulama tak akan terima hadis dia. Ingat mudah kena cek lagu tu. Tu mana cek sesa tu. Baik, bila ada ulama kata dia ni tidak siqah, ni dalil dia, kena utamakan tu. Kita tak boleh pakai dah ulama kata dia ni siqah. Sebab bila orang tajrih, bila ada ulama kata dia ni sudah jadi lemah kerana ingatan dia sudah bercelaru ketika umur sekian, makna tu orang panggil dalil lah tu, boleh sebut gitu, maka kena utamakan tu. Jadi maknanya hadis selepas 70 tahun tu tak boleh pakai dah dia, tapi hadis sebelum tu boleh. Sebab tu dalam kitab Bukhari, kitab Muslim ada perawi gitu. Jadi kalau kita baca kritik terhadap hadis Muslim, kita akan jumpa lah ada dia ni lemah ingatan ni, ulama kata betul lemah ingatan, tapi ketika umur 70 tahun dia start lemah tu. Sedangkan hadis ni 10 tahun sebelum tu, makna ketika dia umur 60 dia riwayat. Masa umur 60 tu Imam Muslim ambil. Ulama boleh bukti ke siapa gitu. Nak ayatnya ma'ruful hal, nak ayatnya perawi ni mesti dikenali. Siapa boleh kenal setara tu? Sebab itulah susah kali kita baca lemah kita. Dah lah perawi tu beratus-ratus ribu, boleh ingat dalam kepala. Allahui, masa tu tak ada lagi dia punya sistem nak simpan maklumat canggih seperti kita. Sebab tu Allahui otak dia tu tinggi, seperti kita tak apa tak ingat pun. Alik ni telefon, alik ni tablet, lepas tu ada pula 3 lagi laptop. Lepas tu macam-macam. Ada jenis orang panggil teknologi maklumat bentuk digital. Jadi Allah tak ingat belah mana pun tak apa, kukuk mana pun boleh rujuk juga. Tapi bagaimana kelebihan ni orang apa boleh rujuk. Anak suka semua ni ada pengalaman kita kuliah lah. Anak sendiri pun ada pernah kena. Anak mengajar muju kita ingat molek waktu DSM ni kita sebut hadis-hadis tentang kenegaraan kita kumpul. Ada seorang tu dia kata, ustaz, dia kata hadis ustaz tu dhaif tu. Dia tunjuk telefon dia. Kata tak ada apa. Tapi muju kita cek belakang dah sebelum buat kata kerja tu. Kata betul, cumanya ada yang kata dia ni, ramai yang kata dia sahih atas dalilnya begini-begini. Inilah betul mutaba'ah syawahid tu, soal disokongnya. Tu kena tahu lah. Nak ayatnya orang kapal, orang biasa, dia ada tu. Aplikasi tu. Jangan main. Kelebihan zaman ni. Sebab tu Tok Guru kena beringat sikit jangan main. Kena anak murid jenis kreatif lagu tu Tok Guru pun sakit perut nak mengajar. Tak boleh bila-bila nak jual pasal malam, tak boleh nak mengajar hadis ni. Berat jadi. Kalau tidak masalah. Baik, tak apalah ni. Gitulah. Baik, kita tu pergi pada 5.3.1 kritikan terhadap sanad ni lebih kurang lah
Imam Nawawi dalam muqaddimah Sahih Muslim, kena ingat bila kita bicara tentang Sahih Muslim ni, setakat ni lah memang dianggap sebagai syarah paling unggul, sehingga kita terhutang budi kepada dia, Imam Nawawi lah yang syarah Sahih Muslim. Sehingga ulama hadis kata kalau orang reti ni lah, dia akan terhutang budi pada Imam Nawawi, supaya kita terhutang budi pada Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani lah, bila dia tulis Fathul Bari tu. Tu nak ayat besarnya. Walaupun lah ni ada Syekh Ethiopi tu berapa tak silap 36, tak silap ana lah, boleh cek sebenarnya 36 jilid dia syarah Muslim. Kalau Nasa'i tu 42 jilid Nasa'i. Ana rujuk tu banyak kemai maklumat. Tu ni syarah ni kalau Ethiopi mati dah, orang Ethiopia. Orang Ethiopia 36 tu. Kejut ana tengok. Ana kumpul kau 40 gitu lah. 40 rasa tak silap, boleh cek semula. Ada 40 banyak lah. Jadi anda tercek hadis Kitabul Iman, hadis mula-mula. Kata lepas ni kata nak. Ya syarah memang perhati. Tapi anda tidak ambil semua, kita buat kesimpulan saja. Sebab dia kitab tu bila dia bincang-bincang panjang, dia buat kesimpulan dia akhir. Kita ambil kesimpulan tu tak apa. Banyak mana lah kita akan dapat ilmu. Dan anda akan guna metod tu lah. Mudah. Baik. Imam Nawawi dalam muqaddimah Sahih Muslim telah menyebut bahawa Imam Muslim ni dia telah bagi ke hadis pada 3 bahagian. Yang pertamanya hadis yang diriwayatkan oleh Huffaz. Huffaz ni orang apa hadis lebih 70,000 hadis. Yang muttaqin, yang dikenali dari sudut peribadi dia sebagai seorang yang bertakwa. Tak terlibat sikit pun dengan ajaran salah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui keadaan peribadinya secara detail. Tahu juga tapi tidak detail. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang tidak boleh ni dhaif berat, dhaif jiddan, dhaif berat, bukan dhaif ringan, tidak. Berhubung dengan kenyataan ini, Imam Muslim hanya meriwayatkan hadis daripada golongan pertama dan golongan kedua sahaja. Hak itulah dia masuk dalam kitab dia. Hak dhaif jiddan dia tak terima. Tak terima langsung. Sebab tu kitab dia ni kalau ulama kritik tak sahih pun dia setakat dhaif. Dan dhaif boleh beramal lagi. Hasan tak ada, maudhu' ulama kata tak ada. Baik. Itu ada disebut gitulah. Ana tidak nafikan ada juga setengah kata, tapi ulama jawab dalam kitab lah tak ada, maudhu' tu tak betul. Baik. Seterusnya ana pergi ni. Kita tidak baca semua jugalah ni. Menurut pandangan penulis 5.3.1.1 tu, Imam Muslim merupakan manusia biasa. Ni perlulah. Nabi magi ni sebab masalah ngaji guru anda pakai sama. Kena sebut sama ni takut jadi ta'assub lah. Takut jadi ta'assub. Bahaya juga tu. Nak kritik Muslim, nak kritik Bukhari. Padahal ustaz tu ayat tu orang lain kritik, cuma dia tak dengar habis. Ada orang kritik Muslim gini. Dia kata ustaz tu kritik. Dia tahu tak lah ayat kita. Dia duk ayat. Ulama sama ulama kritik. Sebab dia mari awal dia tidur. Misalnya lepas tu dia dengar khabar-khabar tengah tu dah. Ada berlaku gitu. Tu kita tak say tu. Sebab tu sini dia mari kita kena ingatlah Muslim walaupun hebat setahu mana pun. Sebab bayu data dia ana baca dalam beberapa dalam Al-Mun'im tu, Syekh Ethiopi tu, panjang dia sebut. Dia segi ingatan luar biasa lah. Tak tidur ke lah. Mana kita tengok tu lemah kerdim lah. Kita ada malu nak baca kitab dia. Ana berani ni kisah mukhtasar ni. Kalau nak baca asal memang kena rujuk seperti Nasa'i tu lah. Memang kena rujuk, tak boleh. Baik. Kukuk mana pun Imam Muslim ni manusia biasa, tidak terlepas daripada kesalahan. Namun begitu, bila kita kata Imam Muslim manusia biasa, mesti ada buat salah. Cuma kita kena ingatlah, kata begitu tu bukan bermaksud Imam Muslim tu seorang yang lemah. Bahkan beliau ni seorang ulama yang terkenal dengan kehebatan dalam pelbagai aspek, khususnya dalam bab bidah hadis ni antara imam juga dalam ilmu hadis ni. Tambahan gelaran al-imam diberikan kepada dia supaya kalau Imam Bukhari Amirul Mukminin dalam hadis. Dia ni imam. Mana hebat kerugian dia. Semestinya Imam Muslim hanya meriwayatkan hadis daripada perawi yang diyakini oleh dia. Tapi kadang-kadang keyakinan ni
Yalah, orang siqah tahu mana pun boleh berlaku, waham keliru tu boleh berlaku, muka manusia kan. Kita ni orang tak tahu kelemahan kita, mungkin kita tak buat gap apa. No, acu kita buat hijau boleh nampak selalu. Oleh itu penulis menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Imam Abu Amr bin As-Salah ataupun lebih terkenal dengan Ibn Salah, yang menolak segala cacian dilontar kepada Imam Muslim. Sebab kalau kita tengok sebelah ni lah, ada orang kritik Imam Abu Hanifah berat-berat, padahalnya kritik ketua ulama jawab lama jamai. Siapa kata tak ada nilai, siapa kata apa ni gila, ada siapa kata ke Imam Abu Hanifah memang tak erti sungguh. Imam Abu Hanifah ni ulama terima, setarah tu kira-kira dengan Imam Syafi'i. Kena beringat sikit, kita nak kecek dia kena kenal. Sebab ni Imam Muslim ni kalau orang kritik dia, orang suka gitu ya, duk caci dia misalnya, ada caci dia, nak ayat sahih pada tak sahih pun, dengan maksud merendah-rendah ke Muslim. Baik. Nah, sini dia buatlah anak-anak pun tidak nak bicara ni. Kita terus pergi, nak ambil satu contoh ni, biarlah kita ambil sini yang terakhir. Ni antara kritikan contoh. Sebab ni lama lagi nak jumpa ni kalau kita baca tu pun. Antara kritikan yang terdapat pada matan hadis Sahih Muslim, contohnya benda-benda gini. Misalnya dalam hadis-hadis fitan, dia ada Kitabul Fitan, kita akan jumpa, tapi ni jauh lagi lah. Dia panggil Kitabul Fitan, tajuk yang mengumpulkan hadis-hadis yang Nabi sebut tentang fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Salah satunya Dajjal. Baik, hak Dajjal hak lain tak ada darajatnya. Ni hak Dajjal tu ni hak ujung ni, hak duk perang dengan kata apa ni Imam Mahdi, Nabi Isa ke apa tu. Hak Dajjal ni pun memang anak pun tengok ada dah lagi tu. Nah, iaitu mengenai hadis yang berhubung dengan Ad-Dajjal. Sebilangan pengkaji hadis telah meragui hadis ni. Hadis ni dalam Muslim lah. Mana contohnya? Ni. Dia tidak sebut sini lah. Apa dia ragu tu? Antara alasan dia. Kalau kita tengok ke rapuh dah alasan ni. Macam mana nak kritik Imam Muslim kalau sekadar lagu ni? Contoh. Dia kata hadis yang menyebut kata Dajjal bertentangan dengan nas Quran. Hadis tu bercanggah dengan Quran. Hadis sebut tentang Dajjal tu. Apa tu? Sebab dalam Quran Allah sebut gini, cuba perhati. Sebab dia kata dalam Quran tak ada disebut Dajjal tu. Dia kata gitu. Dia mari hadis Suratul A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ni orang-orang kafir lah. Bilakah masanya kiamat tu? Tarikh dia bila? Katalah, jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan mengenai bila kiamat itu hanya di sisi Allah. Allah tak beritahu pada sesiapa pun. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan bilakah berlaku kiamat, waktu dia tu, melainkan dia sahaja, yakni Allah. Tetapi kena ingat bahawa huru-hara hari kiamat itu amatlah berat kepada makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak datang kepada kamu melainkan dalam keadaan yang kamu tidak sedari, datang dalam keadaan mengejut, dalam keadaan tiba-tiba. Dalam hadis sebut tu, sehingga orang tu duduk tengah purah susu kambing, tak ada minum, pup berlaku kiamat. Setengah tu siap dia hidang nasi, nak makan pup berlaku, tak ada makan. Nak ayat tiba-tibanya. Mereka bertanya kepada Musa, seolah-olah engkau tahu. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini dalil bahawa Dajjal tu tak betul. Kok mana tu? Oleh yang demikian, Ad-Dajjal itu datang sebelum kiamat. Kalau kita terima hadis dalam Muslim tu, ni orang yang kritik ni, yang menyebutkan bahawa Dajjal dia datang dekat dengan kiamat. Mana sebelum kiamat tu dekat dengan kiamat. Maka kalau lagu tu tidak tiba-tiba tu, kayak lepas Dajjal mana tak dekat benar tu dengan kiamat. Tu orang tak panggil tiba-tiba tu.
Alamat, bila alamat sedekat tu, maknanya orang akan berwaspada dah tu. Duduk atas masjid belakang dah tu. Dia kata tak kena ni, bercanggah dari segi makna, kena. Tu dia kata. Tu yang pertama, bercanggah dengan Quran. Kira apa gitu. Nah, yang kedua, hadis-hadis yang menyebut kata Dajjal tak serupa. Hak ni gini, hak manusia. Dia panggil muttarib. Dalam istilah muttarib. Bila muttarib ni, muttarib lafaz di hadis tu. Bila muttarib ni maknanya hadis tu jadi lemah. Hak ni kata dia naik ke lift. Hak ni kata naik ke tangga. Tu muttarib. Maka kih zina, kih berkeluar tu digugurkan. Sebab apa? Ada keraguan. Apa? Sebab saksi ni kata naik ke lift. Saksi ni kata naik ke tangga. Mana so? Tu dia panggil muttarib. Itu mudah faham, untuk mudah faham. Patut ni kata masa kena itu dia pakai baju hijau. Hak ni kata dak, baju haring. Hak ni kata dak, baju biru muda. Nah. Sodah dia kata dak. Muttarib tak jelas tu. Tak leh. Yang ketiga, hadis-hadis yang menyebut kata Dajjal menerangkan bahawa Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sebelum kiamat. Maknanya paling besar. Fitnah paling besar. Ada hadis sebut gitu. Sebelum kiamat, maknanya maksud tanda paling besar sebelum kiamat di Dajjal, makna itu tanda akhir. Oleh itu, mengapa Quran tidak sebut? Quran tak sebut. Hadis saja sebut. Dia kata mana hadis ni disyaki tidak sahih. Dia kritik gitu. Cuba tengok saja, nak tengok jawapan dia. Yang pertama, hadis-hadis mengenai Dajjal ni bukan dalam Muslim saja, dalam Bukhari, dalam Tirmizi, dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad, banyak lagi dalam Muwatta Imam Malik. Dan hadis ni tidak perlu diragui lah, kerana dia hanya sahih dalam Muslim, dalam kitab-kitab sunnah lain. Itu yang pertama. Ni kritikan, jawapan kepada kritik. Yang kedua, kritikan yang mengatakan bahawa Dajjal tidak disebut dalam Quran, maka itu menjadi dalil bahawa hadis tu tidak sahih. Tak kena lagu tu sebab banyak benar tak sebut dalam Quran. Ni rakaat semaya ada sebut dalam Quran. Rakaat subuh dua rakaat ada sebut dalam Quran? Tak ada. Ambil wuduk pun sebut rukun ya. Tapi banyak ni mau kita buat dengan lengkap ni mana dalam hadis. Lepas tu tu sebab tu kata longgar tu, kritik kata longgar. Gitulah kan. Kemudian sini dia ada buat ni perbandingan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ni boleh baca sendirilah. Anda pun tidak bermaksud. Cuma nak ambil penutup lah, sebab minggu depan ni kita nak baca hadis lah. Penutup ni, secara keseluruhannya, kitab Sahih Muslim telah memuatkan beratus-ratus kategori dari pelbagai bab yang menyentuh persoalan iman sampailah kepada akhlak. Mana tu semua aspek kehidupan manusia ni. Jadi pengumpulan kepelbagaian hadis-hadis ini telah banyak membantu umat Islam membuat rujukan dalam bidang-bidang yang berkenaan. Bab sistem pemerintah ada berlaku. Bab masjid ada khusus, kitabul masjid, kitabul masjid ada khusus. Bagaimana Nabi urus masjid berkenaan dengan masjid. Masjid ni jadi masjid ni kih nama masjid ke lagu mana? Tak. Kih tempat tu tempat awam, tidak milik individu lah kira, ataupun di tempat buat semaya 5 waktu. Buh nama seorang boleh i'tikaf. Rupanya masjid ni bukan kih nama tu. Baik. Selain daripada itu, kitab Sahih Muslim adalah salah sebuah kitab yang sahih selepas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandungi hadis yang sanadnya muttasil dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya dijadikan sebagai sumber rujukan utama. Tapi apa kita tahu ngaji? Apa kita tahu ngaji? Itu satu persoalan yang kita perlu tanyalah. Kitab Musalli itu 20 kali dah khatam setengah surah tu. Di samping itu, kitab Muslim juga mengandungi intipati yang amat berkait rapat dengan kehidupan masyarakat. Oleh itu, sepatutnya lah, mana sangat sesuai, sangat patut Sahih Muslim dijadikan sukatan pengajian. Cuba bayangkan. Sebab anda tengok dalam di Tanhar dia ada buat. Cuma anda tengok tidak dibukukan. Dia untuk pengajian. Sepatutnya ni cadangan kepada pihak masjid, boleh cadang pada mic lah. Berapa bab? Sepatutnya ni cadangan lah ni.
Ni cadangan untuk mic, bukan kita nak mengajar ni, cadangan untuk mic. Bukhari ke Muslim ke, dia boleh buat, ambil 2 bab, buat 1 buku ke, biar habis tahun ni. Mana orang duk ikuti kuliah ni boleh jadi 7 tahun ni boleh habis buat. Ni habis. Tak usah kena buat tanam mesin pun boleh ikutlah. Dia perkecilkan. Hak berapa 54 tajuk ni okey bagi pada berapa. Dia kena tugas kau yang ngajar kena cadar pada kena ngajar ni. Tak usah duk ngajar berat-berat ni, tak usah duk ngajar sepemalana tu orang kapur tak sih lagu tu. Hak tu nak tu perekat lain lah untuk orang kapur. Biar bunyi ngaji Muslim sebab hadis tu sahih. Dia duk ngaji barang pelik-pelik lah. Apa yang jadi barang pelik-pelik duk sebut tu? Kitab ke dia guna tu? Dia kata Tok Wali ni Sazili, tarekat Saziliyah, Tok Guru dia tu, dia sebut lah kecil atas batu jadi mah. Bui bagi lagu tu kau ke masyarakat agak berat lah. Kalau hak jenis Bukhari jenis kita ni tak ada bagi lagu tu. Dia bina kehidupan di atas realiti, dan realiti tu dibina pula atas sunnah. Tu sepatut orang kita bunyi Muslim sebab hak dia kata berat tu ustaz, sebab tu orang takut nak ngaji. Ngaji Bukhari ustaz mana dia? Enggak ustaz tu tak ngaji, sah tak ngaji. Kalau dia ngaji, orang ngaji Bukhari tidak semesti sepemolana tu belaka. Anda ngajar Muslim, anda tidak tak lihat nak ngajar peringkat tinggi. Cuma kita tengok, hadis ni ulama kritik ni. Kita sebutlah mana betul-betul kita bergantung pada orang yang alim dalam tu. Anda bukan buat kajian sendiri. Cuma sebab tu bila nak buat nota sakit betul-betul mata ni kata wana. Dah syarah tu berjujuk. Hak tu saja 43 jilid, 42 jilid. Tengok. Patu hadis ni ada ke tidak hadis serupa ni? Tapi beza satu lapar dia mari belaka Syekh Ethiopi nak kata macam mana dia boleh nulis apa patu Muslim pula besar lagi saya dia tupai ulama kita ni sebenarnya. Sebanyak mana dah kita boleh ambil maklumat tu. Baik, yang terakhirlah di sini, cuba kita tengok sini. Jadi kita nak hantar pada masyarakatnya ni kita wajib ngaji selepas Quran ni. Tu. Di samping itu kitab Muslim mengandung intipati yang amat berkait rapat dengan kehidupan masyarakat. Oleh itu amatlah sesuai dijargai sebagai sukatan dalam pengajian masyarakat. Cumanya buat bab susun semula. Maknanya pihak sepatutnya kita kata pihak mai boleh buat tu okey Sahih Muslim yang telah diutus mai bukan tak buat hadis tak apa, ataupun buat sepenuhnya hak boleh bukan nak ngajar sanak pun, nak ngajar ke apa hak sahih. Okey, setebah ni buat. Kena habis dalam masa 2 tahun. Wisyarat. Bila seorang ngajar dia ada buat buku rancangan mengajar. Apa tak boleh buat gitu? Sebagai sukatan. Boleh buat gitu. Setelah membicarakan segala intipati yang terdapat dalam Sahih Muslim ini adalah menjadi tanggungjawab bagi umat Islam zaman ini menyambung serta meneruskan lagi usaha dalam mengembangkan hadis-hadis ini sesuai dengan zaman. Semuanya hanya di hujung jari dengan pendekatan dalam pemantapan iman serta akidah umat Islam di zaman globalisasi ni. Kita mudah benar sebab apa zaman digital. Sebab kita ni lah kita tak siapa lagi, kita duk baca alik-alik dah dalam PDF tu. Kok Arab pada tu zaman learn. Gitulah dia. Jadi untuk mukadimah setakat tu dulu sebab tu ana hantar tu Ustaz Wen hantar dah 46 muka surat tu. Kalau nak maklumat lebih mudah dan lebih banyak maklumat sebab tu 46 muka surat baca di situ. Dalam bentuk PDF tu. Tengok situ dah. Jadi insya-Allah minggu depan kita pergi kepada matan hadis. Dah tu kita akan photostat dulu untuk minggu depan untuk 2 minggu. Tengoklah ana agaklah berapa hadis, lepas tu insya-Allah untuk minggu ketiga tak masuk minggu ketiga, minggu depan, minggu sal lagi insya-Allah ada kitab lah. Cuma siapa dia tak ada kitab tu mana kena biar ada kitab lah molek sebab untuk catat ke apa. Berapa Ustaz ni? 150. Sebab pihak masjid tu 150. Lebih kurang gitulah rasanya. 2 jilid. Okey, boleh berusaha dengan pihak masjid jadi kita tangguh setakat itu insya-Allah minggu depan kita mula masuklah kitab mukhtasar Sahih Muslim insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita dan memberkati kita. Aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.